Kita akan terus kepada topik kita, Stephen, ya, berkaitan, kalau kita cerita tadi yang balik bercuti, sudah tentulah aspek-aspek keselamatan dan juga pemanduan, perancangan perjalanan anda perlu dititik beratkan dan utamakan. Dan sebenarnya pihak berkuasa setiap tahun tidak pernah kita kata sentiasa mempertingkatkan kawalan keselamatan di jalan raya untuk memberikan keselesaan kepada pengguna juga. Ya, walaupun kita juga bertanggungjawab untuk menjadikan jalan raya lebih selamat, tapi pihak berkuasa juga melakukan tanggungjawab mereka juga, ya. Itulah dia kita yang nak bercakap tentang Selamat Tahun Baru Cina ni. Okey, kita bersama dengan yang dihormati SAC Muhammad Akhir bin Darus, Ketua Trafik Pasukan Polis Raja Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Selamat pagi tuan. Baik, terima kasih tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Bercerita berkenaan Selamat menjelang musim perayaan, dan semalam pun telah berlangsungnya pelancaran Selamat bagi Tahun Baru Cina yang akan berlangsung selama 2 minggu. Selamat itu. Jadi kalau kita bercerita berkenaan kadar kemalangan yang berlaku ataupun kemalangan-kemalangan yang berlaku ini, apakah kebanyakan punca kepada kemalangan ini tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan bahawa moto Selamat kita ialah rumah selamat dan selamat sampai ke destinasi. So bagi tujuan pelaksanaan Selamat ini, dia adalah satu penggembangan tenaga daripada beberapa jabatan PDRM, seperti Jabatan Pencegahan Jenayah dan Kesejahteraan Komuniti, Jabatan Siasatan Jenayah, Jabatan Narkotik, dan Cawangan Trafik sendiri, dan juga dengan dibantu oleh lain-lain agensi penguatkuasaan lalu lintas lah. Bagi tujuan tersebut, bagi tujuan trafik, apa yang kita kenal pasti ialah faktor yang selalu menyebabkan kemalangan ialah faktor kemanusiaan, faktor mekanikal dan faktor persekitaran jalan itu sendirilah. So kalau dikatakan faktor kemanusiaan inilah yang jadi puncak utama selalu berlaku kemalangan jalan raya. Kerana daripada kajian kita terhadap kemalangan-kemalangan yang telah berlaku, kita dapati faktor kemanusiaan ini adalah yang utama, seperti orang memandu dengan kelajuan yang tinggi sehingga hilang kawalan. Apabila memandu kelajuan yang tinggi, selalu kita akan hilang kawalan. Kita tak dapat kontrol kenderaan kita, terutama bila sampai ke selekoh ataupun kawasan-kawasan yang berbahaya. Kemudian satu lagi faktor manusia ialah memandu dalam keadaan yang melulu dan berbahaya. Seperti dia buat zigzag, contohnya memotong ke kiri, ke kanan. And then selain daripada itu, faktor manusia dah suka menggunakan lorong kecemasan. Apabila berlaku sikit kesesakan, dia menggunakan lorong kecemasan. Itu adalah sikap manusia itu sendiri, kan. Kemudian di samping itu, memandu dengan menggunakan handphone, kemudian tidak mematuhi isyarat-isyarat lalu lintas yang sedia ada yang beri warning kepada dia untuk perlahankan kenderaan, ataupun contohnya melanggar traffic light contohnya. Itu adalah faktor-faktor kemanusiaan yang menjurus ke arah kemalangan jalan raya. Jadi tuan, apakah langkah-langkah yang diambil oleh PDRM ya untuk memastikan keselamatan pada kali ini terjamin? Okey, bagi langkah-langkah yang telah ambil, kita telah melaksanakan berbagai operasi, ya. Di antara operasi yang kita laksanakan ialah menentukan operasi had laju, operasi mabuk, operasi pelbagai bagi motosikal, operasi pelbagai kesalahan oleh kenderaan komersial. Itu kita buat bersama agensi yang berkaitan lah. Dan banyak lagi operasi, dan termasuklah Selamat yang kita laksanakan pada kali ini, yang bermula daripada 1 hari bulan hingga 16 hari bulan, yang kita tumpukan kepada satu untuk mengurangkan kadar kemalangan di musim perayaan ni, kerana kita jangkakan banyak kenderaan akan berada di atas jalan raya. Kalau biasa harian, contohnya di Plus, Raya Utara Selatan, kita ada lebih kurang 1.3 juta kenderaan yang di atas jalan raya tu, yang menggunakan jalan raya tersebut. Tapi pada hari perayaan dijangkakan 1.6 kenderaan akan menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan. So kita ambil tindakan bukan saja di Lebuh Raya, tapi juga di Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri, ya. Jadi kita tumpukan tindakan kita di kawasan-kawasan yang telah kita kenal pasti selalu accident prone area, black spot tu.
dan kawasan yang selalu berlaku kesesakan, kita ambil tindakan. So jadi ops selamat ni selain kita untuk mengerangkan kemalangan jalan raya, kita juga tumpukan kepada untuk melancarkan aliran trafik tersebut. Jadi kita deploykan banyak anggota bermotosikal nanti, anggota trafik untuk pemantauan bagi keadaan-keadaan inilah. Dari segi kekuatan anggota polis trafik yang akan bertugas sepanjang perayaan ini, Tuan? Okey, jadi kekuatan anggota trafik kita ialah sebanyak 7,000 lebih seluruh negara. So dalam kita melaksanakan operasi selamat ini, kita tidak boleh tinggalkan tugas harian, tugas rutin kita seperti penyiasatan, penguasaan, mengawal lalu lintas di bandar-bandar besar atau di kawasan-kawasan kritikal. So kita guna separuh daripada kekuatan tersebut, iaitu melebihi 3,000 orang kita gunakan untuk trafik saja. Tapi macam saya kata tadi, ops selamat ni bukan hanya ditumpukan kepada trafik, tapi juga kepada pencegahan jenayah ataupun rumah ditinggalkan. So dia menjadi penggembangan tenaga oleh seluruh jabatan PDRM yang terlibat, untuk selain daripada aliran trafik juga untuk menjaga keselamatan benda yang tinggal atau rumah yang ditinggalkan oleh LNJPJ, KK, JSJ dan narkotik. Jadi bukan saja keselamatan di jalan raya, tapi keselamatan rumah tu juga. Holistik. Ya Tuan, jadi bagaimana persediaan pihak polis ni dalam mengawal kesesakan yang dijangkakan akan berlangsung ni? Sebelum ini kita telah kenal pasti di manakah laluan-laluan yang selalu berlaku kesesakan lalu lintas, di manakah kawasan-kawasan yang selalu berlaku kemalangan jalan raya, dan di manakah kawasan-kawasan selalu orang guna lorong kecemasan. Jadi semua dah tahu. Kita dah tahu. So kita akan tempatkan anggota kita rondaan di kawasan tersebut untuk memantau, untuk mengambil tindakan terhadap untuk ke atas perkara inilah. Untuk musim perayaan ini nanti bukan sahaja akan ada yang pulang ke kampung. Stephen mungkin akan pulang ke kampung, tapi ada juga yang akan merancang untuk bercuti bersama keluarga dan memanfaatkan cuti yang diambil. Cuti Malaysia mungkin. Jadi Tuan, dalam hal ini apa nasihat dan juga mungkin tips-tips keselamatan untuk mereka yang ingin merancang perjalanan pemanduan mereka ini? Okey, bagi itu saya ingin menasihatkan mereka, yang pertamanya ialah membuat persediaan diri sendiri dahulu, iaitu dia mengadakan, dia mesti cukup berehat sebelum dia menjalankan perjalanan. Yang keduanya ialah dia merancang laluan yang nak pergi tu. Apabila dia merancang laluan tu, dia mesti tahu laluan-laluan tersebut. Dia mesti kena tahu di manakah kawasan-kawasan yang bahaya, di manakah selekohnya, dan yang seterusnya ialah dia mesti mengambil tentang keupayaan kenderaan dia dulu. So dia mesti cek kenderaan supaya roadworthy, seperti brake yang berfungsi, kenderaan dah dari servis dulu sebelum jalan jauh, lampu menyala, lampu signal semua menyala, dan kemudian apabila buat perjalanan tu, mesti orang kata mesti memandu dengan berhemah lah. Memandu dengan berhemah maksudnya di sini bertimbang rasa pada lain pengguna jalan. Jangan penting diri sendiri saja. Betul. Tayar pun kena cek ya. Yes. Dan Tuan, ada satu hal yang lazim ya, bila hujan lebat je orang suka nyalakan lampu isyarat kembar Kecemasan. Itu silap kan? Ya, sebenarnya. betul. Itu untuk orang yang berhenti tepi jalan je. Betul. Sebenarnya. Okey, terima kasih. Malah ada juga ya, kalau kita lihat kereta rosak tepi jalan pun, ataupun ada kemalangan kecil pun, ada yang memperlahankan kenderaan semata-mata untuk melihat apa yang terjadi. Itu dah menyebabkan kesesakan. Betul. Tengok nombor plat. Betul. Lain tu. Jadi apa nasihat Tuan juga kepada mereka yang selalu sangat buat benda ni? Ya, itu adalah salah satu punca berlaku kesesakan, terutama di dalam raya lah, di lebuh raya lah. Apa berlaku satu kemalangan di seberang sana, kenderaan di sebelah sini yang slow down sehingga mengakibatkan kesesakan. So kita nasihatkan janganlah terlampau orang kata nak ambil tahu sangat lah, sehingga mengakibatkan kesesakan jalan lalu lintas. Jalan seperti biasa saja. Kerana kalau kita pelahkan kenderaan, bukan sahaja yang menyebabkan traffic jam, tapi juga boleh mengakibatkan kemalangan. Kerana orang yang lagi belakang sana, dia tak perasan yang kenderaan dah perlahan di hadapan. Malah kalau ada yang terlihat polis sedang memberhentikan kenderaan yang menggunakan lorong kecemasan pun, orang pun perlahankan juga. Tak tengok apa yang berlaku kan. Ya, betul. Jangan terlampau orang kata
curious sampai mengakibatkan lalu lintas lah. Yalah, betul lah. Betul. Baik, Kita sendiri juga yang susah kan, pengguna sendiri. Betul. Harap Stephen nanti balik dengan lancar, insya-Allah. Baik, terima kasih. Okey, terima Rezekinya kasih. lancar. InsyaAllah. Terima kasih Tuan yang dihormati Terima kasih. SSC Muhammad Akhir bin Darus, Ketua Trafik Pasukan Polis Diraja Malaysia, kerana bersama dengan kami bercerita berkenaan Ops Selamat sempena Tahun Baru Cina. Terima kasih sekali lagi Tuan. Terima kasih sekali lagi. Ya. Baik, kita dah pun bercerita tentang aspek-aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan, dan juga kita sudah bercerita tentang apa yang boleh kita lakukan sebagai pengguna jalan raya juga. Ya, jadi untuk masa ni sebelum anda berjalan, ingat kena betul-betul semak kenderaan anda, minyak hitam, minyak brek, tayar dan sebagainya ya. Yang penting isi minyak, jangan tiba-tiba dah jalan tiba minyak pun kering. Itu yang menyebabkan Itu kesesakan di belakang tu. paling parah sekali lah.